Tuan kabut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang ke-398, kitab Salatul Aidain, salat dua hari raya. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat umirna an nukhrijal awatiqa wal huyyada fil aidain yashhadna al khaira wa da'watal muslimin wa ta'tazilu al huyyadu al musalla, muttafaqun alaih. Dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha katanya, umirna, kami diperintahkan, umirna, kami diperintahkan, an nukhrijal awatiqa, untuk mengeluarkan ataupun bawa sekali bila nak pergi salat raya ni, an nukhrija al awatiq. Al awatiq adalah al banat, al abkar, al balighat wal murahaqat. Al awatiq adalah al banat, anak-anak perempuan, al abkar, anak dara, al balighat wal murahaqat, wal huyyada, al huyyad, perempuan yang haid, al huyyad, perempuan haid, fil aidain, iaitu bawa keluar pergi salat dua hari raya. Yashhadna al khaira, untuk menyaksikan kebaikan, yashhadna al khaira, wa da'watal muslimin, dan berdoa kepada orang-orang Islam, wa ta'tazilu al-huyyadu al-musalla, adapun perempuan yang haid itu jauh daripada tempat salat. Adapun perempuan yang haid adalah diasingkan daripada tempat salat. Perkataan umirna adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis ni tak kata Nabi kata, tetapi apabila dikata umirna, kami diperintahkan, bermakna Rasulullah perintahkan kami. Rasulullah lah yang memerintahkan, siapa lagi yang perintah kalau tidak Rasulullah. Hadis ini marfu'. Hadis marfu'. Atau kita sebut hadis ini mauquf bihukmil marfu'. Hadis mauquf kepada Ummu Atiyah, tapi hukumnya marfu', kerana ada perkataan umirna, kami diperintahkan oleh Rasulullah. Dalam hadis ini adalah suatu gesaan yang syadid, ta'kid syadid, suatu gesaan untuk keluar salat dua hari raya, dan tidak adam at-takhalluf, dan juga suatu arahan supaya kita ni tak pergilah, jangan tak pergi, mesti pergi salat hari raya. Hatta umira bil khuruji man kana al afdal lahunna as-salatu fi buyutihinna, sehingga diperintahkan untuk keluar salat hari raya ini adalah orang yang afdalnya salat di rumah. Orang yang afdal salatnya di rumah adalah perempuan. Perempuan afdal salat di rumah. Tapi punya nak kata bahawasanya salat hari raya memang Nabi perintah keluar, sehingga orang yang afdal salat kat rumah pun kena keluar. Punya nak kata
Kena keluar untuk solat hari raya ataupun menyaksikan kebaikan. Al-khairah. Wahunna syabat minan nisa, iaitu wanita-wanita ataupun budak-budak perempuan. Wa umira bil khuruji man la tasihhu minhu salah, dan juga diperintahkan untuk orang yang tak boleh solat pun disuruh keluar juga. Orang yang tak boleh solat pun disuruh pergi ke tempat orang solat raya untuk yashhadnal khairah, untuk dengar khutbah dan untuk berhimpun pada solat hari raya. Tinggal lagi mereka tak duduk dekat tempat solat lah. Maksudnya mereka jauh sikit keluar daripada tempat bahagian orang nak solat. Kullu zalika, semua itu disebabkan untuk mendengar khutbah wal mau'izah dan peringatan Nabi fi hazainil yawmainil fadilain, pada 2 hari raya yang afdal ini, wa huduri da'watil muslimin, dan juga kita hadir sama-sama berdoa untuk orang Islam sama-sama kepada Allah Azza wa Jalla. Inna yawmal Eid yawma ijtima', sesungguhnya hari raya itu hari berhimpun kita. Hari berhimpun, wa tafarrughi li'ibadatillah, untuk keluar beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dan bersyukur kepada Allah, fi mashhadiha wa musallaha, iaitu berhimpun dekat tempat orang salat. Fala yanbaghi at-takhallufu an hadzal mashhad al-kabir, dan tak sepatutnya orang Islam tak pergi. Tak sepatutnya orang Islam duduk rumah tak pergi menyaksikan salat raya ni. Inna musalla al-Eid ka musalla as-salawat al-ukhar min haythu al-ahkam, falihadha umira al-huyyat an ya'tazilna al-musalla. Maka para ulama melihat bahawasanya hukum tempat salat ini di luar masjid pun sama dalam masjid. Maksudnya kalau dalam masjid perempuan haid tak boleh salat dekat dalam masjid, di tempat salat hari raya pun dibuat di tanah lapang, maka tempat yang nak salat itu perempuan haid tak duduk. Sama hukumnya. Dan mereka boleh ke belakang sikit lah, maksudnya keluar daripada tempat orang nak solat hari raya tu. Orang kita, orang perempuan duduk rumah. Orang lelaki pun sebahagiannya tidur elok lah. Tak pergi solat raya. Orang perempuan duduk masak rendang. Nak barulah pagi tu nak rebus nasi impit, nak rebus ketupat. Tak sepatutnya tak sepatutnya. Orang perempuan haid yang tak boleh solat sekalipun kena keluar. Sehingga kalau tak ada tudung pun pinjam jiran sebelah. Kalau tak ada tudung, telefon orang sebelah, ada tudung lebih tak? Jiran sebelah Cina, pinjam kain apa-apa yang patut. Punya Nabi nak suruh keluar untuk berhimpun sama-sama pada salat hari raya. Innal haid wujub ijtinabil haid al masjid. Dalil ini juga digunakan oleh para ulama, wajib bagi perempuan haid jauh dari masjid. Bagi pandangan para ulama yang kata wanita haid tak boleh masuk masjid, maka ini juga dalilnya. Sebab Nabi kata bawa keluar semua, tetapi perempuan haid ini wa ta'tazilul huyyadha al-musalla. Ta'tazil al-huyyad al-musalla. Tempat orang yang nak salat tu, perempuan haid jangan duduk kat situ. Innal haid ghaira mamnu'at min ad-du'a wa min zikrillah. Dalil ini juga menunjukkan perempuan haid tidak menjadi masalahnya untuk dia doa dan berzikir kepada Allah. Tidak menjadi masalah bagi perempuan haid untuk berdoa kepada Allah dan untuk berzikir kepada Allah. Sama. Boleh, disuruh. Wajib tak wajib itu perbahasan berikutnya. Nabi suruh keluar. Tapi para ulama sebut oleh kerana salat hari raya ni sunat. Salat hari raya salatnya sunat. Maka siapa yang tak keluar tidaklah berdosa meninggalkan keluar sekali. Hatta orang yang tertinggal salat hari raya pun tidaklah berdosa.
Tapi dia tak buat syiar lah. Ini syiar agama. So Nabi suruh keluar. Tetapi hukum solat raya itu sunat. Mendengar tu semua sunat. Sebab hadis lain, apabila habisnya solat akhir raya tu, ada sebahagian balik. Kan? Sebahagian balik. Balik maksudnya apa? Tak dengar khutbah. Boleh. Tapi yang bagusnya dengarlah khutbah. Sebab itu peringatan. Fadlu yawm al-Eid wa kaunuhu marjuwan fi ijabati du'a. Fadilat salat hari raya ataupun fadilat hari raya ini adalah diharapkan mustajabnya doa. Hari raya ni adalah hari di mana sebagian para ulama sebut doa mustajab. Kerana Nabi SAW sebut tadi, supaya bawa keluar al-awatiqa wal-huyyad. Bawa keluar semua anak perempuan yang balik tak baliknya, huyyad, orang perempuan haid yang boleh sembahyang tak boleh sembahyang ni, yashhadnal khair wa da'watal muslimin. Untuk menyaksikan khutbah, dengar khutbah, wa da'watal muslimin, dan doa kepada orang Islam. Maka disuruh doa pada hari ini, hari raya. Maka sebagian para ulama menyatakan bahawasanya hari raya adalah hari yang diharapkan doanya mustajab. Hari raya, hari yang diharapkan doa mustajab. Al-aslu al-wujub fil amri bi ikhrajil awatiqi wal huyyad liyashhadna al-khair wa da'wat al-muslimin walakinna lil ulama fihi salasatu aqwal. Hak ni yang tanya tadi. Asal kewajipan oleh kerana perintah Nabi kan? Asalnya wajib lah. Nabi perintahkan, umirna, kami diperintahkan an nukhrijal awatiqa wal huyyad, dibawa keluar, kami diperintahkan untuk bawa keluar semua sekali. Maka al-aslu wujub. Asalnya wajib, tetapi para ulama berbeza pandangan. Satu, annahu wajibun lil amri bihi alaihinna. Pertama, para ulama kata wajib kerana perintah Nabi supaya bawa keluar semua sekali. Yang kedua, pandangan ulama annahu sunnah. Sunnat maksudnya sunat. Wa hamlul amru ala nadbi, dan hukum perintah kat sini bawa kepada nadbi, iaitu sunat, mustahab. Lianna al-amra bi khurujihinna li syuhudi da'watal muslimin ghairi wajib. Kerana perintah untuk keluar untuk menyaksikan orang berdoa dan menyaksikan khutbah ini adalah sesuatu yang tidak wajib. Maka walaupun dia perintah umirna, maka para ulama fiqah melihat ianya amru bukan lil wujub, tetapi amru lil nadbi. Perintah ini adalah anjuran. Anjuran. Yang ketiga, annahu mansukh. Fa fi awal al-Islam kanu muhtajin li taksiri sawadil muslimin, walamma kasura al-muslimun istaghni an hadha. Pandangan yang ketiga, hukum ni mansukh. Pandangan yang ketiga, hukum wajib keluar ni mansukh. Kerana di awal-awal mereka berhujahkan bahawasanya wajib keluar ni, Nabi suruh wajib keluar untuk menunjukkan kesatuan orang Islam. Nak nunjuk kepada orang kafir ni kesatuan orang Islam, dan orang Islam ni bersatu padu. Dan apabila semua keluar untuk menunaikan salat raya, nampak kekuatan Islam tu. Tapi lepas daripada itu, apabila orang Islam mula dah banyak dan sebagainya, maka dia kata hukum ni mansukh. Wal qawlu rajih min hazil aqwal as-salasa al-qawlu tsani annahu sunnah. Yang dikatakan qaul yang rajih adalah pandangan yang kedua sunat. Pandangan yang kedua sunat. Yang ketiga tadi mansukh. Mansukh ni kita kena tahu hukum awal, hukum yang kedua. Dalil ini umum. Dalil umum tak bagi tahu raya tahun bila ni. Kan? Dia tak bagi tahu raya tahun bila. Kita kalau nak ada nasikh dan mansukh, kena tahu yang mana kemudian, yang mana yang dahulu. Bila tahu yang mana dulu kemudian, kemungkinan boleh tahu mansukh ataupun nasikh. Tapi oleh kerana hadis ini umum, Nabi suruh keluar, maka terpakai pada setiap tahun. Maka wallahu alam, maka sebagai para ulama menyatakan yang rajih sunat. Yang rajih adalah sunat. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah, la ba'sa bihudurin nisa, tidak mengapa,
wanita menghadiri dengan tidak memakai mutatayyibat, dengan tidak berwangi-wangian, dan tidak wala labisat thiyab zina au syuhrah, dan jangan memakai pakaian zina, pakaian yang menarik perhatian dan syuhrah. Di qawlihi waliyakhrujanna at-tafilat wa ya'tazilna ar-rijal wa ya'tazilna al-huyyat al-musalla. Ada sebagai hadis dia kata untuk keluar jauh daripada lelaki. Ya'tazilna ar-rijal, maka hak ni maka boleh keluar tapi dengan syarat jangan berwangi-wangian dan jangan memakai pakaian yang menarik perhatian lelaki. So itu khilaf di kalangan para ulama. Ittafaqal ulama ala masyru'iyyati salatil idain. Ulama sepakat salat hari raya ini adalah masyru'. Salat hari raya adalah masyru' disyariatkan. Tetapi mereka berselisih pandangan, adakah dia sunat ataupun fardu? Adakah dia sunat ataupun fardu? Wa hal huwa fardu kifayah atau fardu ain? Dan fardu pula, adakah dia fardu kifayah ke ataupun fardu ain? Itu juga perbezaan pandangan di kalangan ulama. Mazhab Malikiyah wa Syafi'iyah ila annaha sunnah muakkadah. Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, salat hari raya sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi, berdasarkan hadis al-a'rabi, iaitu seorang Arab Badui. Dia kata khamsu salawat katabahunna Allahu ala ibadihi. Qala hal alayya ghairuha? Nabi SAW bila turunnya kewajipan salat 5 waktu, maka dia ni tadi kata, adakah selain daripada 5 waktu ni ada salat fardu yang lain? Maka Nabi kata tak, la. Maka hadis itu menjadi dalil sarif kepada hukum salat hari raya. Dalam usul fiqh, al-amru lil wujub. Al-amru lil wujub. Hadis yang kita baca adalah hadis perintah keluar. Hadis perintah keluar salat raya. Termasuk perempuan yang haid, termasuk kanak-kanak perempuan, semua buat keluar belaka. Tinggal lagi orang yang haid, perempuan yang haid tak boleh salat. Itu je. Itu dalil menunjukkan wajib. Tapi oleh kerana adanya hadis A'rabi ni tadi, apabila dikatakan kepada apabila difardukan kefarduan 5 waktu, A'rabi tanya Nabi, adakah selain daripada kewajipan 5 ini ada yang fardu? Nabi kata tak ada. Menunjukkan salat yang selain dari yang 5 adalah sunat. Hukum ini sama dengan salat witir, salat yang lain-lain. Mazhab Abu Hanifah witir wajib tak? Tapi jumhur kata sunat disebabkan hadis ni. Hadis Al-A'rabi. Maka hadis ini menjadi dalil yang mengubah hukum wajib kepada sunat. Hadis mengubah hukum wajib kepada sunat, hadis yang awal tadi tu. Itu hadis Bukhari dan Muslim. Dan kenapa para ulama Malikiyah dan Syafi'iyah kata sunat muakkadah? Kenapa dia jadi sunat muakkadah? Kerana Nabi tak pernah tinggal. Kerana Nabi tak pernah tinggal salat raya. Menunjukkan dia sunat yang sangat dituntut. Wa zahabal hanabilatu ila annaha fardu kifayah. Mazhab Hanbali fardu kifayah. Mazhab Hanbali fardu kifayah. Idza qama biha man yakfi, kalau sebahagian menunaikannya, saqatat anil baqin, maka yang lain gugur kewajipan. Fadalilu wujubiha qauluhu ta'ala, dalil wajib fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu salat untuk Tuhan kamu dan sembelih korban. Wanhar, fasalli li rabbika, maka hendaklah kamu salat. Maksud salat apa? Salat raya lah. Perintah.
fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah kepada Tuhan kamu dan sembelih korban. Maksudnya salat raya tak? Idul Adha. Maka mazhab Abu Hanifah kata wajib. Mazhab Abu Hanifah kata wajib, salat raya wajib. Kerana fasalli li rabbika wanhar. Ayat Quran suruh salat. Fasalli li rabbika wanhar. Wa muwadhabatuhu alaihi salatu wassalam wa li'annaha min a'lamid din zahirah. Amma annaha la tajibu 'ala al-'ayan fali hadis al-Arabi. Adapun hadis yang katanya mazhab Hambali kata sunat ini fardu kifayah atau fardu ini adalah fardu kifayah, hadis Arabi juga. Hadis Arabi yang tadi tu. Hadis al-Arabi al-Muqtadi nafi wujubi salati ghairi salawatil khams, yang menafikan kewajipan salat melainkan salat 5 saja. Tapi mana datang kifayah? Kalau dah tak ada siapa buat solat raya, berdosa lah habis semua. Dah tak ada siapa-siapa pergi solat raya, maka berdosa lah semua. Sebab tu, dia fardu kifayah dan dia syiar Islam. Kerana hadis awal tadi, Nabi suruh keluar untuk solat hari raya. Wal-riwayatul ukhra 'anil Imam Ahmad annaha fardu 'ain. Imam Ahmad ada qaulain. Fardu 'ain. Wajib 'aini. Solat raya fardu 'ain. Lil ayati, berdasarkan ayat yang kita baca tadi, fasalli li rabbika wanhar. Dan perintah Nabi untuk perempuan keluar semua sekali, wa huwa ikhtiyaru Syekh Taqiyuddin. Imam Ahmad ada 2 qaul. Satu qaul kata fardu ain, satu qaul kata fardu kifayah. Berikutnya, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-Eidain qabla al-khutbah, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar yusalluna al-Eidain, mereka salat 2 hari raya qabla al-khutbah, sebelum khutbah. Maksudnya salat dulu baru khutbah, muttafaqun alaih. Maka hadis ni pula masyru' untuk kita salat 2 hari raya sebelum bagi khutbah. Salat 2 hari raya dulu 2 rakaat, baru berikutnya khutbah. Wa ala hadha, dan ini adalah pandangan umum para ahlul ilmi. Qala Tirmizi, al-amalu alaihi inda ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam ghairihim anna salat al-idan qabla al-khutbah. Berkata al-Imam At-Tirmizi, al-amalu alaihi inda ahli ilmi, dan amalan di sisi para ulama, di sisi ahlul ilmi daripada sahabat Nabi dan selain daripada mereka, salat 2 hari raya itu dilakukan sebelum khutbah. Salat hari raya itu dilakukan sebelum khutbah. Qala al-Hafidhu wa alaihi jama'atu fuqaha'il amsar wa'addahu ba'duhum ijma'an. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, wa alaihi jama'atu fuqaha'il amsar, dan itu adalah pandangan jamaah fuqaha al-amsar, iaitu ulama-ulama fuqaha al-amsar, dan mereka mengiranya sebagai ijma'. Mereka mengira sebagai ijma'. Falau qadima al-khutbah ala salah lam yu'taddu bi khutbatihi wifaqan li Abi Hanifah wa Syafi'i. Qala al-majdu huwa qawl aksar al-ulama'. Falau qadimal khutbah ala salah, kalau sekiranya didahulukan khutbah ke atas salat, maka lam yu'taddu bi khutbatihi, tidak dikira khutbahnya. Tidak dikira khutbahnya, maka ini adalah bersesuaian dengan pandangan Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhum. Dan hikmah diakhirkan khutbah selepas salat 2 rakaat, anna khutbatal jumu'ah syartu lis-salah
وشرط مقدم على المشروط بخلاف خطبة العيد فليس بشرط وإنما هي سنة. Maka para ulama kata, apa hikmah salat hari raya dulu baru khutbah? Wallahu a'lam. Kata mereka, khutbah Jumaat itu adalah merupakan syarat salat Jumaat. Maka didahulukan syarat ke atas masyrut. Ada pun salat hari raya, khutbah bukan syarat. Salat hari raya, khutbah tidak syarat. Salat hari raya, khutbah tidak syarat. Sebab itu, dia sunnah. Dia sunat. Sunnah dan sunat. Siapa yang tak dengar khutbah pun tak ada masalah. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla yawm al-'id rak'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma akhrajahu as-sab'ah. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada hari raya rak'ataini, 2 rakaat, lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma, dan Nabi tidak salat sebelumnya 2 rakaat dan tidak selepasnya 2 rakaat. Hadis akhrajahu as-sab'ah. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id shay'an fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'atain, rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Hadis yang kedua pula dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat sebelum hari raya sikit pun. Nabi tidak salat sunat sebelum sunat raya tu, Nabi tak salat pun 2 rakaat, tak ada. Dan apabila Nabi pulang ke rumah, Nabi salat 2 rakaat. Dan apabila Nabi dah sampai rumah, Nabi salat 2 rakaat. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id syai'an. Pertama, Nabi tidak salat sebelum solat raya 2 rakaat. Tak ada qabliyah, tak ada qabliyah solat raya. Wa qad jaa hadha fi sahihain, dalam sahih Bukhari Muslim daripada hadis Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yantafilu qabla al-'id wala ba'daha. Adalah Nabi tidak salat 2 rakaat sebelum, tidak salat sunat sebelum dan selepas salat raya. Yang kedua, fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'atain. Bahagian kedua pula, apabila Nabi balik rumah, Nabi salat 2 rakaat. Bila Nabi balik rumah, dah sampai dalam rumah, Nabi salat 2 rakaat. Rawahu Ibnu Majah min hadisi Abi Sa'id wa huwa inda al-Hakim sahihul isnad. Qala al-Albani innama huwa hasanun faqat. Kata al-Imam al-Albani hadis hasan. Fa inna Ibnu Aqil fihi kalam min qibali hifdhihi, walidhalika qala al-Hafidh wal-Busiri hadha isnadun hasan. Hadis ini sanadnya hasan. Wa fil bab an Ibnu Umar wa fihi falam yusalli qablaha wala ba'daha. Dalam hadis ini juga, dalam bab ini juga ada hadis Ibnu Umar. Nabi tidak salat sebelumnya sunat dan Nabi tidak salat pula selepasnya salat sunat. Sahahahu at-Tirmizi wal Hakim wa wafaqahu az-Zahabi. Maka hadis ini ajar kepada kita bahawasanya salat hari raya 2 rakaat. Salat hari raya 2 rakaat, wa anna laha ka ghairiha min as-salawat, dan dia sama seperti solat yang lainnya dari sudut rukunnya, syaratnya, wajibnya dan sunatnya. Wa naqala dhalika al-khalf 'an as-salaf yastathna min dhalika anna salatayn al-'idain laysa lahumā al-azan wala iqamah. Dan tidak ada azan, tak ada iqamat. Tak ada azan, tak ada iqamat. Wa annahu yustahabbu fihi ma at-takbirat az-zawaid. Tinggal lagi adanya dimustahabkan ada takbir tambahan. Takbir tambahan.
Siapa yang nak salat lepas balik rumah 2 rakaat? La ba'sa, tidak mengapa. Siapa yang balik rumah, dia nak salat 2 rakaat berdasarkan hadis ni, maka tidak menjadi masalah. Ha? Sunat. Sunat 2 rakaat. Usalli. Wallahu a'lam. Mutlak boleh, nak duha pun boleh. Yang penting, yang lebih jelas, tidak ada qabliyah, tidak ada ba'diyah. Dah sampai rumah, siapa nak solat, solatlah 2 rakaat. Tak ada masalah. Boleh jadi solat mutlak. Boleh jadi solat duha pun boleh. Ha? Hadis yang ini juga menunjukkan dimakruhkan untuk salat sunat sebelum salat wa ba'daha. Tak ada qabliyah, tak ada ba'diyah. Bimaudi'iha, iaitu maksudnya dekat tempat tersebutlah. Walau kanat salatul Eid fi masjidin, walaupun salat Eid dekat masjid. Walaupun salat Eid dekat masjid. Hak tu lain pula. Kalau dalam masjid, maka bila kita masuk masjid, maka ada pula sunat tahiyatul masjid. Itu bab lain. Itu bab sebab masuk masjid. Tapi dia dah masuk masjid, dia dah solat tahiyatul masjid, kemudian dia buat solat sunat qabliyah raya. Tak boleh lah. Lepas tu, lepas habis pula solat, lepas solat dah habis khutbah ke, dia pula bangkit pula ba'diyah. Itu tidak masyru'. Itu tak ada. Ba'dul ulama ajazat tanafful qabla salatil Eid fi mawdi'iha. Wa ba'duhum ajazaha ba'daha wa ba'duhum qablaha wa ba'daha. Tapi ada juga ulama yang berpandangan. Ada juga ulama yang berpandangan tidak mengapa untuk buat salat sunat sebelum salat raya di fi mawdi'iha, tempat dia duduk tu. Wa ba'duhum ajazaha, dan sebahagiannya mengharuskan lepas daripada salat raya. Ba'duhum qablaha wa ba'daha. Sebahagian kata boleh sebelum dan selepas. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, Al-Imam Nawawi kata wala hujjata fil hadis liman karihahu. Tidak ada hujjah dalam hadis ini bagi orang yang memakruhkannya. Kata Nawawi, tak ada hujjah dalam hadis ini bagi orang yang nak memakruhkan salat sebelum dengan selepas. Li'annahu la yalzam min tarki salati karahataha. Kerana tidak lazim, tidak semestinya Nabi tak buat, maksudnya makruh. Kata Imam Nawawi. Wal aslu annahu la mani'a hatta yathbut. Dan asalnya tidak ada larangan sehingga sabit. Sehingga ada sabit larangan. Wa qad radda alaihi Syekh Siddiq fi kitab Sirajul Wahhaj. Syekh Siddiq Hasan Khan kritik Nawawi. Dia kritik dalam Sirajul Wahhaj faqal, aqul lam tasbut hazihi salah min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sabit daripada perbuatan Nabi salat ni. Tidak sabit daripada perbuatan Nabi salat ni. Walam ya'mur biha, dan Nabi tak pernah perintahkannya. Wa hadzal qadar yakfi fil man'i. Cukup dengan kadar itu nak bagi tahu larangan. Cukup dengan itu saja dah cukup nak bagi tahu ianya larangan. Minha li hadis, kerana hadis man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah kami, maka dia tertolak. Wala dalila ala man jawazaha, dan tak ada dalil bagi orang yang mengharuskannya. Tak ada dalil bagi orang yang mengharuskannya. Wa innama ja'at karahataha fi zalika li mukhalafatiha sunnah al-mutahharah. Maka datang wa innama, sesungguhnya datang kepadanya karahataha, makruhnya itu dalam masalah ini kerana bercanggahnya dengan sunnah mutahharah.
Kenapa makruh? Kerana bercanggah dengan sunnah. Maka ini pandangan para ulama tentang qabliyah dan ba'diyah salatul Eid. Wallahu a'lam, yang sahih tak ada. Yang rajih tak ada. Tak ada salat sebelum dan tak ada salat selepas daripada salat hari raya. Wallahu a'lam. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla al-Eid bila azan wala iqamah. Hadis Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat hari raya tanpa azan, tanpa iqamat. Tanpa azan, tanpa iqamah. So salat raya tak ada azan, tak ada iqamah. Fa fi ma'nahu fi al-Bukhari wa Muslim. Dan makna hadis ini adalah dalam Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dua hari raya, summa khataba bila azan wala iqamah. Kemudian Nabi khutbah tanpa ada azan, tanpa ada iqamah. Rawahu Muslim. Min hadis Jabir bin Samurah, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Samurah kata, aku salat bersama dengan Nabi pada hari raya. Bukan sekali dua. Bukan sekali dua aku salat raya dengan Nabi ni. Tak ada azan, tak ada iqamat. Tak ada azan, tak ada iqamat. Hadis ni pun jelas ya. Jelas. Maka dimakruhkan. Maksudnya makruh, dibenci untuk azan dan iqamat untuk salat dua hari raya. Wa wajhul karaha annahu lam yarid. Kenapa makruh? Kerana tidak warid. Kerana tidak warid dari Nabi. Wa ma lam yarid fala yusra'. Maka benda yang tidak warid tidak dimasyru'kan. Benda yang tidak warid tidak dimasyru'kan. Qala Syekh Taqiyuddin, qala An-Nawawi, la yushra'u al-azan wal-iqamah li ghairi al-maktubat al-khams. Kata Al-Imam Nawawi, tidak dimasyru'kan azan dan iqamat melainkan salat 5 waktu je. Melainkan salat 5 waktu saja yang wajib. Wa bihi qala jumhurul ulama, dan itu adalah majoriti para ulama salaf dan khalaf. Qala Syekh Taqiyuddin, la yunadi li'id wal istisqa. Qala fi Syarh Az-Zat, al-azan wal iqamah fardu kifayati lis-salawat al-khams al-maktubah wal jumu'ah min al-khams wa huma laysa syarta lis-salah fatasihu bidunihima. Qala asy-syarih bila khilaf na'lamuh. Maka tidak ada azan, tidak dipanggil pula azan untuk orang nak salat hari raya. Makruh di sisi para ulama awal, maksudnya haram. Makruh di sisi ulama awal salaf, maksudnya haram. Makruh di sisi mutaakhirin, makruh. Hak yang kita faham. Berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawm al-fitr wal adha ila al-musalla wa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salatu thumma yansarifu fayaqumu muqabila an-nas wan-nasu ala sufufihim faya'idhuhum wa ya'muruhum. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, kata dia, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menunaikan salat pada hari raya Fitri dan Adha ila al-musalla, tempat tanah lapang, ila al-musalla. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salah, dan benda pertama sekali Nabi start salat dulu, salat. Summa yansarifu, kemudian setelah habis salat, fayaqumu muqabilan nas, Nabi pun berdiri dan menghadap ke arah makmum. Wannasu ala sufufihim, dan orang sedang duduk dekat saf-saf mereka. Faya'idhuhum wa ya'muruhum, dan Nabi bagi peringatan dan Nabi perintahkan. Itu khutbah lah. Nabi berkhutbah. Hadis ini dalil masyru'nya salat hari raya dekat sahra. Sahra adalah maksudnya tanah lapang lah. Sahra padang pasir. Dekat kita ni padang lah. Masyru' dekat padang. Keluar daripada bangunan. Walau kana fil Madinatil Munawwarah, walaupun di Madinah Al-Munawwarah.
Walaupun di Madinah Al-Munawwarah. Sebab Nabi salat dekat tanah lapang. Nabi tak salat dalam Masjid Nabawi. Annaha la tusalli fil masjidi illa li hajatin. Dan tidak salat dalam masjid melainkan ada hajat lah, hujan. So dalam masjid lah. Ataupun selainnya. Al-bada'atu bis salati qabla al-khutbah. Kemudian kita faham beberapa hadis ni, kita salat dulu baru khutbah. Salat dulu baru khutbah. Fa in qaddama al-khutbah ala salah fala yu'taddu biha. Siapa yang memulakan khutbah dulu tak dikira. Wa taqaddama bi awsa'i min huna. Inna lil'aidin khutbatain ka khutbatil jumu'ah fil ahkam. Wa yazidul aidan bitakbiri fihima. Dalam kitab kita ni, saya baca ni syarah kepada Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Syekh Bassam. Dia tulis poin nombor 5 ni. Inna lil'aidain khutbatain. Sesungguhnya bagi khutbah hari raya itu 2 khutbah. Khutbatain. Ka khutbatil Jumu'ah. Sebagaimana khutbah Jumaat dari sudut hukumnya. Wa yazidul idan, cuma ditambah dalam khutbah hari raya ni, 2 hari raya ni, bit takbiri fihima, dengan takbir pada kedua-duanya. Itu khutbah pertama, takbir. Takbir apa? Hak yang kita selalu buat lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu walillahillah. Itu semua tu lah. Kan? Dan ditambah pada salat hari raya atau khutbah hari raya. Ada dalil tak? Adakah dimulakan khutbah dengan takbir? Khutbah hari raya. Wallahu a'lam. Maka sebahagiannya dengan takbir sebagaimana yang syarah yang kita baca ni. Syekh Bassam. Syekh Bassam aqran Syekh Ibn Uthaymin. Mazhab Hanbali ya. Hatta dalam mazhab kita pun begitulah kan. Wallahu a'lam, sebahagian para ulama melihat khutbah hari raya juga dimulakan dengan khutbatul hajah. Tidak takbir. Khutbatul hajah. Dan tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membuka 2 khutbah hari rayanya itu dengan takbir. Wa asyara Ibn al-Qayyim ila haza fi Zadul Ma'ad. Dan Al-Imam Ibn al-Qayyim sebut dalam Zadul Ma'ad tentang perkara ini. Maka tidak ada dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan khutbah raya dengan takbir. Syafi'i. Banyak fuqaha mulakan dengan takbir itulah. Adakah khutbah khutbah raya, salat raya 2 khutbah? 2 khutbah ke 1 khutbah? Mazhab mengkiaskan kepada khutbah Jumaat. Mazhab kiaskan kepada khutbah Jumaat 2 khutbah. Sama, mazhab Hanbali pun begitu juga. Maka dikiaskan kepada khutbah Jumaat 2 khutbah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Daripada hadis seolah-olahnya yang kita faham adalah 1 khutbah saja. Dalam hadis 1 khutbah. Mana datang 2 khutbah? Qiyas kepada salat Jumaat. Qiyas kepada khutbah Jumaat. Jadi 2. Bermakna
Siapa yang khutbah sekali je hari raya, dikira. Hadis kata, setelah Nabi berkhutbah, Nabi pergi pula dekat tempat perempuan. Nabi bagi peringatan khas untuk perempuan. Nabi bagi khas peringatan untuk perempuan. Tadi umum. Lepas habis khutbah, Nabi pergi ke tempat perempuan dan Nabi bagi peringatan kepada perempuan, banyaklah bersedekah. Kerana banyaknya perempuan ni dalam neraka. Mungkin daripada hadis tu jadi dua. Mungkin daripada hadis tu jadi dua khutbah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Innal imama ba'da as-salati yansarifu 'anil qiblah wa yastaqbilu an-nas faya'idhuhum wa yurshiduhum fi kulli waqtin bima yunasibuh. Imam lepas habis salat terus menghadap makmum lah, bagi khutbah. Istihbab baqa' an-nas ala sufufihim listima'il khutbatain. Adalah mustahab bagi orang yang lepas sembahyang ni makmum dengar khutbah. Wa kathirun minan nas, dan banyak di kalangan manusia balik bercepera balik dah, tak dengar khutbah. Maka orang yang macam ni tidak ihtimam dengan kebaikan. Orang yang balik tak dengar khutbah ni, maka dia tidak ihtimam, ambil berat tentang Nabi sebut tadi, untuk yashhadnal khair. Apa faedahnya kalau tak dengar khutbah, perempuan keluar? Perempuan yang tak boleh semayang tadi tu, bawa habis semua pakat semua keluar, dia tak boleh semayang. Baik duduk rumah je tak? Tapi Nabi kata yashhadnal khair. Kenapa nak disuruh bawa keluar? Supaya dengar khutbah. Ambil pengajaran daripada khutbah khatib. Itu tujuannya. Maka orang pergi balik pula, setiap hari raya dia balik. Setiap hari raya balik. Lepas habis bagi salam, belah. Maka yang ni orang yang tidak ambil berat tentang ambil pengajaran dan ambil kebaikan daripada khutbah. Berikutnya. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخرى والقراءة بعدهما كلتيهما أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري وتصحيحه. Dari Amr bin Shu'aib, daripada bapak dia, daripada tuknya radhiyallahu anhum ajma'in, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, takbir dalam fil fitri, hari raya fitri ini, 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua. So ini yang selalu kita buat lah tak? Iaitu 7 kali takbir pada rakaat yang pertama dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua. Bacaan antaranya itu dengan diselangi dengan tasbih, takbir. Selepas daripada takbir ketujuh itu ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, dan membaca Fatihah dan surah. Adakah perlu mengangkat tangan? Adakah perlu mengangkat tangan ketika takbir 7 kali dan takbir 5 kali? Khilaf ulama. Mazhab atau Hanbali dan sebagainya angkat. Kerana keumuman hadis Wa'il ibn Hujur, iaitu hadis kana Rasulullah yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbirah. Adalah Nabi mengangkat tangannya pada setiap kali takbir. Wa huwa mazhabu jumhuril ulama. Iaitu mazhab jumhur, majoriti ulama. Wa minhum, antara majoriti itu 2 imam, Abu Hanifah dan Syafi'i. Al-Imam Abu Hanifah wa Syafi'i, wa riwayatu an Malikin, dan riwayat daripada Imam Malik. Riwayat daripada Imam Malik.
Sebahagian para ulama melihat tidak perlu mengangkat tangan. Kerana tak ada dalil angkat tangan. Maksudnya, hadis yang menceritakan takbir hari raya tak sebut angkat tangan. Hadis yang menyebut takbir 7 kali dengan takbir 5 kali tak ada sebut angkat tangan. Jumhur tadi kata berdasarkan hadis umum, hadis salat, hadis umum, iaitu takbir ma'a kulli takbirah. Pada setiap kali takbir angkat tangan. Siapa yang tak angkat tangan pun tak ada masalah, sah. Maksudnya angkat tangan waktu pertama saja takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian takbir 7 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Al-Imam Syafi'i menyebut antara setiap takbir itu baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sallama tasliman katsira. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, bacalah apa-apa tasbih pun tak apa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, laisa fi zalika syai' muayyan. Tak ada setiap kali takbir itu bacaan yang tertentu, tak ada. Fastahab, maka baina kulli takbiratain saktatun yasirah. Nabi berhenti seketika, sekejap. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa lam yahfaz anhu dhikru muayyan. Dan tidak dihafaz daripada Nabi zikir yang tertentu baina takbirat, antara takbirat. Wa kana yad'u yaminahu 'ala shimal baina kulli takbiratain. Kalau seorang itu terlupa untuk takbir 5 dan 7 dan 5, adakah sah salat hari rayanya? Sah. Tak perlu makmum subhanallah, tak payah. Allahu akbar. Tadi dia buat penerangan. Okey, kita nak solat raya ni, saya nak peringatkanlah ya. Saya nak peringat oleh kerana solat raya ni 2 kali je setahun. Maka pada rakaat pertama hendaklah 7 kali takbir. Rakaat kedua 5 kali. Imam pun Allah, dia lupa. Saya lah tu selalu. Tadi dah cakap dah. Bagi penerangan, lepas dia angkat takbiratul ihram dia, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dia pun lupa. Alamak, terlupa 7 kali takbir. Tak ada masalah, terus je solat. Kerana takbir salat hari raya itu sunat. Tentang masalah angkat tangan tadi itu, pada setiap kali takbir tidak sabit dari Nabi ya. Annahu, iaitu Nabi mengangkat kedua tangannya. Diriwayatkan daripada Umar. Dia mengangkat kedua tangannya tetapi tidak sabit ya. Tidak sabit daripada beliau. Kata dalam Al-Muhalla, Al-Imam Ibn Hazim kata, wala yarfa' yadayhi fi syai' minha. Tidak diangkat kedua tangan sikit pun. Illa haisu yarfa'u fi sa'iris salawati faqat. Maksudnya tak angkat takbir lah, tak angkat tangan. Wallahu a'lam. Itu khilaf Ada apa nak tanya? Wallahu a'lam, larangan bercakap hanya salat Jumaat je. Larangan bercakap dalam khutbah adalah salat Jumaat. Boleh. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang tak boleh salat Jumaat dia. Salat Jumaat khutbah tak boleh bercakap
Selain daripada itu, tak ada dalil. Maksudnya tak ada dalil yang kata tak boleh bercakap. Siapa cakap, faqad laghaut. Tak ada. Siapa yang bercakap, faqad laghaut, hadis itu tentang khutbah Jumaat saja. Wallahu a'lam. As-salatu jami'ah, wallahu a'lam pun tak ada dalil. Wallahu a'lam. Akan datang. Panjang lagi bab ni. Ada beberapa hadis lagi. Nanti kita sambung. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.